Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera dan selamat tengah hari. So, hari ni kita hari Khamis, 25 hari bulan Jun. So, apa khabar semua dan terima kasih kerana follow live Facebook Exosio Market Malaysia. So, hari ni macam seperti biasa, kita akan share technical analysis dan of course kita ada berita-berita fundamentals tentang pertumbuhan ekonomi semasa dan of course yang paling penting adalah kes coronavirus masih meningkat lagi. Alright. So, unjuran daripada ataupun forecast daripada IMF telah menambahkan tekanan ke atas mata wang berisiko. So, dagangan dolar kalau kita nampak semalam dia meningkat, alright, dan ketika peningkatan kes coronavirus di Amerika Syarikat terus melemahkan harapan untuk pemulihan ekonomi yang lancar, mengakibatkan pelabur berlari kepada aset yang lebih selamat. Alright, so indeks dolar yang mengukur kekuatan dolar, greenback berbanding sekumpulan mata wang utama didagang stabil pada 97.22. Alright, so laporan terbaru menunjukkan kes coronavirus di Amerika Syarikat meningkat sebanyak hampir 40,000 dan kematian 800 kematian, dan di manakala California dan Florida telah melaporkan lonjakan harian terbesar mereka, dan di Australia juga sudah sedang meningkat di Victoria, Australia juga meningkat kes coronavirus. Dan so dekat US, Governor New York, New Jersey dan Connecticut mengeluarkan perintah kepada pengunjung dari kawasan berisiko tinggi supaya dikuarantin terlebih dahulu selama 14 hari. So selain daripada itu, tabung kewangan antarabangsa iaitu IMF dalam laporan terbarunya telah melihat bahawa pertumbuhan ekonomi global akan dijangka menyusut sebanyak 49% berbanding ramalan awal mereka iaitu pengucupan sebanyak 3% pada bulan April. So that means kita berada di ambang recession, maksudnya COVID-19 recessions. Alright. So ekonomi global dijangka 2020-2021 akan slow, especially 2021 dengan hingga ke 2022. So dijangka ekonomi akan sangat-sangat perlahan. So menurut daripada news daripada IMF ni telah menambahkan tekanan kepada mata wang berisiko seperti pound, euro dan apabila Amerika Syarikat dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk mengenakan tarikh baru ke atas barangan daripada Eropah. So dalam masa itu juga pakar kesihatan UK memberikan amaran kepada kerajaan mengenai risiko gelombang kedua penularan wabak coronavirus setelah Perdana Menteri Boris Johnson mengumumkan untuk melonggarkan sekatan di negara itu. So kita nampak kes coronavirus ni second wave dah bermula. Yang paling teruk adalah di Brazil. Alright, di Brazil pun di tangga kedua, yang first masih Amerika Syarikat, dan Amerika Syarikat juga mengalami masalah-masalah kes coronavirus, especially dekat Houston. Houston dah hampir full capacity dekat hospital. Dan di Arizona pula mereka nak test setiap pesakit, tak cukup tangan. So dan selain daripada itu, Florida juga mengalami masalah kes-kes terbaru coronavirus. Right, so selain daripada itu, dolar Aussie juga dijangka didagang menyusut apabila coronavirus bertambah sebanyak 33 kes yang terbaru dekat Australia. Dan Australia juga Qantas Airline, syarikat penerbangan utama Australia, dilaporkan akan mengurangkan sebanyak 6,000 pekerja untuk terus bertahan dalam menghadapi krisis ni. Maksudnya industri penerbangan mostly semua dah affected. Alright, so semua dah start untuk retrench atau buang pekerja, especially airline industry. So selain daripada itu, yang terakhir iaitu dolar Kiwi pula terus diniagakan lemah berikutan sentimen semasa dan keterbukaan Reserve Bank of New Zealand untuk mengambil langkah rangsangan tambahan dalam berdepan pandemik. Right, so selain daripada itu, US election juga akan US election pun tak lama lagi. So Democrat Joe Biden sedang leading, right, berlawan dengan Presiden Donald Trump, hampir 90%. So selain daripada itu, kita akan pergi ke technical analysis, dan kita nampak juga semalam peningkatan US dollar, mata wang US dollar, dan penurunan penurunan minyak mentah dan juga
emas. Dan serta Bitcoin juga turun semalam. So kita akan review analysis semalam dan kita akan tengok analisis technical level untuk hari ini. Alright guys, so stay tuned guys. Okay guys, so sebelum kita continue untuk ke technical level, alright, so macam seperti biasa kita akan start daripada US dollar index. Alright, so sebelum itu tolong saya share video-video live Facebook ni kepada channel ataupun kepada page anda. Alright, tolong sharekan video ni untuk memberi manfaat kepada trader yang lain. Alright, saya ucapkan terima kasih kepada anda kerana tolong share video ni. Okay, so okay, kita ada chart US dollar index. Alright, so semalam saya menjangkakan US dollar index akan melemah, tetapi di sebaliknya telah berlaku bahawa peningkatan yang berlaku hampir kita tengok berapa pips semalam. So that's mean dalam peningkatan hampir 50 pips. Okay, yes, 0.50% peningkatan. Dan hari ini juga saya jangka pergerakan US dollar index juga akan menguat. Alright, so kalau kita nampak daripada chart ni, okay, trend sedang naik, uptrend channel, dan pergerakan juga uptrend. So menjangkakan pergerakan dia akan ke arah resistance, iaitu dekat upline. So ini adalah analisis untuk US dollar index, bahawa menunjukkan pergerakan ataupun mata wang US dollar sedang menguat. Alright, so kita akan cari peluang untuk kita buy the dollar. So ini adalah analisis untuk hari ini. So kita akan pergi ke analisis yang seterusnya adalah spot gold. Okay, pasaran emas. So pasaran emas, okay, analisis semua ni saya dah buat siap dah lebih awal. Okay, lebih awal sebab saya nak shortkan live video ni supaya kita terus direct kepada analisis. Alright, so peningkatan yang saya nampak iaitu pada awalnya saya menjangkakan pergerakan akan menurun ke arah support, dan pergerakan baru waktu ini adalah bullish dan dia sedang retest di kawasan median line. So saya menjangkakan dia akan retest dulu di kawasan median line, dan walau bagaimanapun untuk pasaran emas, okay, kami masih menjangkakan akan ke arah 1800. Alright, so basically kalau kita tengok pada weekly chart, weekly chart memang menunjukkan pergerakan berada di atas kawasan support di kosong ni, tak silap saya 2%, support 2%. So menjangkakan pergerakan dia akan retest di kawasan support ni untuk dia meneruskan perjalanan dia ke arah 1800 per ounce. Alright, so ini adalah pasaran pasaran emas. Okay, spot gold. So kalau base pada 1 jam, saya buat unjuran untuk dia ke arah lower line. Okay, so kita akan tunggu dalam beberapa jam, let's say at least lagi 1 atau 2 jam untuk memastikan sama ada harga tu bergerak di bawah median line atau tidak. Dan jika harga bergerak di bawah median line, maksudnya dia akan ke arah lower line. Okay, high probability. Walau bagaimanapun channel adalah menunjukkan uptrend, so the best is kita follow the trend. Okay, tetapi yang analisis yang saya provide ini adalah intraday, so kita hanya kita trade untuk intraday saja. Alright, tetapi untuk the long term, untuk emas masih meningkat, alright, ke arah 1800. That's the jangkaan pergerakan yang akan ke arah 1800. Okay, so untuk seterusnya adalah euro US dollar. So untuk euro US dollar, okay, US dollar apabila kita buat analisis pada mata wang US dollar, jika US dollar menguat, so kita boleh buat correlation between euro USD. Okay, so kita akan buy the dollar dan kita akan sell euro. Okay, so kita akan sell position di euro US dollar. Alright, so jangkaan dia akan ke arah support. Okay, so ini adalah analisis ni semua dah post di Telegram channel, okay, dan di website Exosio Market. So seterusnya kita akan ke arah ke pair yang seterusnya adalah pound US dollar. So pound US dollar juga, okay, kalau news daripada semalam, okay,
bahawa US dia akan menyekat ataupun news sebentar tadi news dia ada mengenai mana tadi news dia. Amerika Syarikat dilaporkan sedang mentimbangkan untuk mengenakan tarif baru ke atas dagangan barangan daripada Europe. Alright, so that's why dia memberi tekanan kepada mata wang Europe. Dan untuk pound juga masih pergerakannya kalau kita correlates between US dollar, okay, US dollar sedang meningkat, so kita akan cari peluang untuk kita buy dollar di kawasan untuk major pair ni. Okay, so untuk GBP US dollar jangka akan ke arah lower line juga. So kita melihat pada pergerakannya adalah di channel downtrend. Alright, ini adalah channel downtrend, so jangkaan dia akan ke arah support dan dia akan retest di kawasan median. Okay, high probability ataupun tinggi keberangkalian dia akan ke arah support. Okay, so untuk seterusnya, analisis yang seterusnya adalah US dollar, Aussie dollar. So Aussie dollar juga berada pergerakannya adalah downtrend untuk hari ini. So jangkaan dia juga akan ke arah lower line untuk buat satu retest. Okay, so harga masih di dalam channel between median dengan lower line. So masih downtrend, so kita akan follow the trend. Okay, so ini adalah satu peluang untuk kita sell the position. Okay, kita akan sell position dan jangkaan dia akan ke arah support lower line. So that mean harga dia semua berada di belah kanan ni, 0.68275 kawasan untuk kita take profit. Alright, so the next analysis adalah US dollar Japan. So untuk US dollar Japan, harga daripada peningkatan US dollar, peningkatan US dollar dan pergerakan dah masuki ke dalam channel pitchfork. So dalam ke channel ni, so tinggi keberangkalian harga ni akan bermain di dalam channel. So most probability dia akan ke arah resistance. Alright, ini adalah high probability. Okay, so support adalah berada di lower line. So ini adalah kawasan support. So pergerakan yang break lower line, maksudnya kita kena letak stop loss. Alright, so resistance adalah berada di median line. Alright, so kita akan take profit di kawasan resistance, iaitu pada harga 107.521. Alright, so ini adalah untuk US dollar Japan. So analysis yang seterusnya adalah US dollar Canada. Alright, so US dollar Canada pun sama, pergerakannya dijangka akan ke arah resistance, iaitu upline. So saya menjagakan pergerakan berada di dalam uptrend channel dan di antara median dan juga resistance. Okay, so median ni boleh menjadikan satu support dan resistance adalah di upline. So pergerakan ni kita base pada pergerakan di atas median. So targetnya kita akan ke arah upline ataupun resistance di upline. So harga pada 1.36850. Right, ini adalah take profit level untuk resistance. Right, so anyhow, bagaimanapun kita kena be aware. Okay, kalau US dollar melemah kembali, so pergerakan dia akan berlawanan. Alright, so ini adalah US dollar Canada. So the next analysis adalah US oil. Okay, US oil. Okay, so guys, analysis ni semua saya dah buat siap. Okay, lebih awal untuk saya mengurangkan live ni. Okay, biasanya live dalam sejam mungkin saya nak shortkan supaya kita boleh share lebih banyak selain daripada technical analysis. Alright, so untuk pasaran minyak mentah pula, so pasaran minyak mentah sangat-sangat menarik. Okay, so pasaran minyak mentah dia buat satu reversal di kawasan $41.61 setong. Okay, tidak mencapai lebih daripada $40. Dia telah buat satu reversal dan harga berada di luar channel. So kalau kita gunakan trend line, okay, dia dah break di support level. So basically harga akan turun, maksudnya dia akan bertukar arah ke bearish. Tapi walau bagaimanapun, kalau kita tengok pada jangka masa panjang, maksudnya time frame yang lebih besar, iaitu weekly. Okay, weekly sangat terang. Okay, clear yang harga sedang buat satu reversal di kawasan median line. So dijangka akan terus ke arah 35.66 sen setong. Alright, so ini adalah minyak mentah. So jangkaan pergerakan minyak mentah ni akan ke arah support level. So
kita nampak pergerakan minyak mentah ni dia mendata, hampir ni masuk yang minggu yang ketiga. Okay, mendata. So that's mean dia akan retest support level, okay, dalam dekat 35.22 setong. Yes, around dalam $36 setong, lebih kurang macam tu. Okay, so ini adalah pasaran minyak mentah. Dan Bitcoin pula. Okay, so seterusnya kita akan ke Bitcoin. So semalam kita akan kita dah share dah tentang pasaran Bitcoin semalam. So every pukul 10 malam hari Rabu memang kami akan cerita tentang Bitcoin. Okay, dan Bitcoin juga dagangan mendata hampir daripada bulan Mei hingga Jun, nak masuk Julai dah, hampir 2 bulan mendata. Alright, so masih tidak melepasi paras 10,000 per Bitcoin dan dijangka akan retest di kawasan 9,000. Okay, estimated dalam 9,000. Dan kalau kita tengok pada 1 jam juga menunjukkan pergerakan ke arah 9,000. Okay, of course harga sekarang berada di dalam 9,161, okay, per Bitcoin. So jangkaan dia akan jatuh ke arah 88,083 per Bitcoin. So yes, kalau nak trade Bitcoin di Exosio dah boleh, okay, boleh trade cryptocurrencies. Dan kalau kita nak buy cryptocurrency, nak letak dalam wallet pun kita kena tunggu harga yang paling murah, okay, at least dalam 9,000 ke kita dah boleh buy dah. Okay, tapi bagaimanapun kita akan tunggu sampai minggu depan kita tengok pergerakannya. Sebab hari ni dah hari Khamis, kalau kita nak purchase Bitcoin, kita tengok pada market minggu depan. Okay, so ini adalah pasaran untuk Bitcoin. Dan S&P 500 pula, kita akan pergi ke analysis S&P 500. So guys, analysis semua ni dah ada di Telegram channel. So just pergi dekat t.me/exosio. So Telegram channel saya dah post lebih awal daripada sebelum saya buat live. So ni adalah S&P 500. So S&P 500 juga menunjukkan pergerakan bearish downtrend dan bagi saya masih mendata. Okay, so jangkaan dia akan ke arah lower line. So dia akan retest di kawasan 3,000. Okay, S&P 500 ni. So kalau daripada Goldman Sachs pun, Goldman Sachs juga menyatakan bahawa stock is overvaluations. Alright, sebab dalam masa 3 bulan, okay, di keadaan ekonomi ataupun recession dan peningkatan kejatuhan dan peningkatan recovery dalam 3 bulan. So it's quite strange. Okay, so tetapi walau bagaimanapun mungkin akan berlaku kejatuhan lagi sekali. Alright, especially kalau kita tengok pada KLCI meningkat dan tetapi dia dah jatuh kembali. Alright, kalau saya nak tunjuk KLCI punya chart, okay, kita share untuk stock market di Malaysia. So stock Yep. Okay, so ini adalah Bursa Malaysia. So Bursa Malaysia juga sangat-sangat menarik. Alright, sebab sebab kalau base pada pergerakan bursa ni, okay, apa yang saya nampak, dia sedang menurun. Okay, dia tak melepasi median line. So dia akan bermain ataupun pergerakan harga ni akan berada di dalam antara median dengan lower line. Alright, so sangat-sangat critical. Okay, bursa jatuh maksudnya stock market dekat Malaysia mostly akan jatuh. Of course lain daripada tu, kita boleh trade US share ataupun saham global di Exosio market juga. Alright, so ini adalah mapping untuk bursa Malaysia. Dan of course history memang daripada upper line dia dah capai ke lower line. So sekarang pergerakan harga daripada median dan dijangka akan kembali jatuh ke arah lower line. Right, ini adalah bursa. So kembali kepada S&P 500. So S&P 500 tadi pun peningkatan dalam masa 3 bulan ni, dan dijangka dia akan retest di kawasan median dan mungkin dan tinggi keberangkalian dia akan terus jatuh, alright, kembali kepada lower line. Alright, ataupun most of the pakar ekonomi ni mengatakan pergerakan ada L shape.
Alright. So of course, the new market trend is kangaroo trend. Okay, normally is bull and bull and bear. So kali ni L shape and kangaroo trend. Okay, so saya rasa itu saja daripada saya, dan analysis semua dah di-post di Telegram channel Exosio Market dan di website Exosio. Alright, so selain daripada itu saya akan share sedikit. So tunggu sebentar, 1 minit. Okay guys, dan kita share sedikit tentang trading. Okay guys, so selamat kembali. Okay, kita full screen. So kita akan cerita tentang common mistake dalam technical analysis. So basically dalam common mistake yang first yang saya dah share is tentang tak nak cut loss. Okay, first is tak nak cut loss. The second is kita over trading. Alright. The third is revenge trading, dan yang keempat adalah stubborn. Kita tak nak ubahkan kita punya pendirian. Kita dah salah position tapi kita tak nak ubah, ataupun kita tak nak buat analysis, ataupun kita tak nak cut loss, tak nak letak stop loss. So yang first, second, third dan yang keempat ni semua akan mengakibatkan akaun kita hangus ataupun MC. Alright, sebab yang first kali kita mesti kena ada cut loss. Okay, the second is kita kena jangan over trading. Alright, so tak semestinya kita kena banyak position dalam satu hari. Okay, akan memberikan kita keuntungan yang lebih banyak. Okay, lebih banyak position kita entry, sebenarnya lebih besar kita yang risiko kita. Alright, so yang ketiga adalah revenge trading. So revenge trading juga, kalau kita dah tahu kita dah silap, kita buat analysis kembali, kita tenangkan fikiran balik, kita buat analysis, dan kita boleh entry pada keesokan hari. Alright, tak semestinya hari ni dah silap, hari ni kena entry balik. So kita boleh tunggu esok ataupun minggu depan. Okay, yang keempat adalah yang ni semua orang akan mengalami masalah emosi. Okay, being stubborn, terlalu stubborn, atau maksudnya degil. Alright, so yang kelima adalah kadang market condition ni extreme now, maksudnya pergerakan dia boleh mencecah 100 pip dalam beberapa minit saja. Alright, tetapi bila pergerakan yang ekstrim ni, kita tak nak follow trend dan kita akan lawan trend. So dia juga akan mengakibatkan kita mengalami loss. Alright, losses. So hari ni ada 5, so saya akan share lagi. Okay, yang ke-6, yang ke-7 pada keesokan hari ataupun minggu depan. So ingat, yang first kita mesti cut loss. Okay, yang second kita jangan over trading. Yang ketiga kita jangan revenge trading. Okay, yang keempat kita kena adapt. Okay, cepat-cepat kalau kita silap kita ubah. Okay, ubah mindset kita. So yang lima tadi, okay, extreme market condition, ataupun kita boleh stay away daripada market yang extreme ni. Maksudnya kita nampak pergerakannya sangat laju, especially pada seperti NFP, okay, ataupun high impact news. Okay, ini adalah semua extreme condition pergerakan. So saya rasa itu saja daripada saya, dan saya harap saya akan jumpa anda pada keesokan hari ataupun minggu depan, dan saya harap anda mendapat manfaat daripada technical analysis di Exosio Market. Dan jangan lupa share technical analysis ni, share Telegram channel, share Facebook, dan insyaAllah saya akan dapatkan gift ataupun sagu hati untuk anda, insyaAllah. Alright, so guys, saya Shah Muhammad, market analyst untuk Exosio Market, dan saya harap saya jumpa anda lagi, insyaAllah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih guys.